because of the joy and the patience you brought to us while teaching. Because of you, I've come to love English even more. Thank you for embodying me during the times that I did while speaking. Dear Mr. Dar, I want to congratulate you for winning the Inspirational Teacher Award by Magnet this year. Thank you for teaching us English. I was so bad in English before you arrived at our school. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga pendidik daerah Limbang. Saya Cikgu Daryl dari SK Limpaki dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PBD Limbang dan juga Majlis Guru Besar Limbang kerana telah memberikan saya satu peluang untuk membuat perkongsian amalan terbaik sempena sambutan Hari Guru peringkat daerah Limbang pada tahun ini. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit tentang jalan cerita saya sebelum dan juga semasa saya menjadi seorang guru. Mengapakah saya ingin menjadi seorang guru? Secara jujurnya, sejak dari bangku sekolah lagi, cita-cita saya bukan untuk menjadi sebagai seorang guru, tetapi adalah untuk menjadi seorang peguam. Sehinggalah saya tamat pengajian STPM saya, saya masih lagi ingin menjadi seorang peguam, tetapi atas beberapa faktor masalah kewangan daripada keluarga saya, jadi ibu bapa saya tidak dapat menghantar saya untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Perundangan yang saya ingin pergi. Jadi pada masa itu satu-satunya pilihan di mana kursus yang ditawarkan tidak perlu bayar yuran percuma, siap lagi dibekalkan dengan allowance ataupun beasiswa. Jadi masa itu adalah IPG. Jadi saya telah memilih untuk masuk IPG dan memberikan diri saya satu peluang untuk mencuba. Sebenarnya kalau bagi saya kan sekarang sebenarnya untuk menjadi peguam dan juga untuk menjadi seorang guru sebenarnya tidak banyak juga beza kerana kedua-duanya menggunakan mulut untuk mencari makan. Cuma seorang menggunakan mulut untuk menghujahkan kes-kes dan seorang lagi menggunakan mulut untuk mengajar, mendidik. Jadi lebih kurang sama saja sebenarnya. Saya masih ingat sehari sebelum saya menamatkan pengajian saya di IPBA ataupun IPG KPA, ada seorang pensyarah telah memberikan nasihat kepada saya. Beliau berkata dengan saya, dikata, Daryl, kamu tahu tak di dunia ini ada dua jenis guru. Jenis yang pertama, dia dilahirkan. Memang that person is born to be a teacher. Memang dilahirkan sebagai seorang guru. Dan guru yang jenis kedua adalah dia dilatih untuk menjadi seorang guru. Jadi nasihat dia ini walaupun hanya beberapa patah perkataan sahaja, tapi sampai sekarang saya masih lagi ingat. Sebab bagi saya rasa saya adalah jenis yang kedua. Apa yang saya rasa beliau cuba masukkan di sini adalah kadang-kala di dunia ini ada saja memang seseorang individu tersebut memang dia berbakat menjadi seorang guru, tetapi ada yang langsung tak ada bakat menjadi guru dan dia diasah bakatnya untuk menjadi seorang guru. Jadi di sini saya rasa saya adalah jenis yang kedua kerana cita-cita utama saya bukan untuk menjadi seorang guru, tetapi saya dilatih untuk menjadi seorang guru dan sepanjang latihan tersebut telah terbentuk minat itu secara tidak langsung sepanjang saya menjalankan pengajian di sana. Sebenarnya minat saya itu pun dia terbentuk apabila saya berada di tahun terakhir pengajian saya, kerana kan pada tahun terakhir ada kami yang buat praktikum ni kan, jadi saya telah pergi ke beberapa buah sekolah. Jadi di situlah saya baru terasanya segala benda yang kamu belajar di IPG, apabila betul-betul dipakai guna ilmu dia di sekolah adalah memang sangat mencabar. Tetapi yang mencabar itu pula yang sebenarnya memberikan kamu lebih banyak pengetahuan. Jadi saya rasalah sebenarnya menjadi guru ni tidak juga boring. Seronok juga menjadi seorang guru.
Pandangan saya terhadap kerja guru ini sebenarnya bukan hanya sekadar mengambil gaji. Bila ada gaji, boleh buat loan, boleh beli rumah, beli kereta. Tidaklah. Tapi untuk saya lebih menganggap guru ini sebagai kerjaya yang boleh kita gunakan untuk mengumpul pahala. Okey. Kenapa saya bercakap sedemikian? Kerana saya percaya ada satu peribahasa bahasa Inggeris. What comes around goes around. Apa yang kamu buat sekarang, tidak kira baik ataupun tidak baik, nanti pun akan dibalas dengan yang sama juga. Jadi selalu saya fikir, kalau saya tidak berniat baik terhadap anak-anak murid saya, adakah nanti guru-guru yang mengajar anak saya pun tidak akan berniat baik juga? So, saya pun takut benda ini akan berlaku. Jadi setiap kali segala benda yang diberikan kepada saya akan cuba untuk buatkan yang terbaik. Okey, kalau saya mendidik anak-anak, walaupun kadang-kadang saya ni panas baran, okey, walaupun kadang-kadang mulut saya ni tidak terkawal, okey, tetapi saya faham dan saya tahu jikalau niat itu betul, okey, murid kita pun tidak akan benci kita sampai ke mana-mana. Walaupun setakat ini ada jugalah budak yang tidak suka dengan saya, tapi saya tidak kisah sebab mereka masih kecil, mereka masih tidak faham kan. Jadi saya harap kalau dengan usaha saya sekarang untuk mendidik anak-anak murid saya ini, okey, nanti boleh dibalas dengan baiklah atas anak saya. Saya pun harap nanti anak saya pun boleh dididik, okey, oleh cikgu-cikgu dengan baik, walaupun cikgu-cikgu tersebut garang kan. Saya tidak kisah. Yang penting dapat ilmu, anak saya ada disiplin, cukuplah, dah memadai untuk saya. Sebenarnya tahun 2016 adalah tahun paling down untuk saya. Apa yang saya cuma katakan di sini adalah itu tahun pertama posting saya kan. Jadi mungkin sebab saya ada sedikit kejutan budaya, dari segi bahasa, sebab kan masa saya datang SK Limpaki, saya tidak faham dengan bahasa yang mereka gunakan ni, yang rakan sekerja saya gunakan, yang anak-anak murid di SK Limpaki gunakan. Okey, tetapi sekarang tahun kelima ni, okey sudahlah. Walaupun saya tidak pandai sangat cakap, tapi sekurang-kurangnya ada beberapa perkataan lah yang saya boleh tangkap. Kan contoh macam batah, contoh macam ambuk, kuyuk, ini semua saya faham lah, sikit-sikit lah. Okay, kadang-kadang kalau dia orang kata-kata sikit boleh saya tangkap. Okay, mungkin dengan harapan lagi 1-2 tahun saya boleh menguasai lah keseluruhan bahasa ini. Jadi saya boleh menggunakan bahasa mereka untuk mengajar bahasa Inggeris. Sebenarnya sumber motivasi saya ini, saya pun tercetus motivasi saya apabila pada tahun 2018 di mana saya telah menghadiri Sarawak English Language Symposium Celeste 2.0. Ramai orang kata best, best Daryl mesti pergi, best. Oh, ada hotel 5 bintang, makanan pun sedap-sedap, makan buffet. Sana pun seronok, boleh belajar banyak benda. Jadi bila saya pergi sana, sebenarnya saya bukan dapat menumpukan perhatian pada semua orang, tetapi ada seorang penceramah yang memang sangat banyak meninggalkan kesan kepada saya. Beliau adalah Cikgu Jared, Cikgu Jared Yong. Beliau juga merupakan senior dari IPG saya, yang saya pun tidak pernah bertempur dengan dia semasa saya berada di IPG. Beliau pun seorang cikgu yang telah dipostingkan ke sekolah pedalaman. Walaupun sekolah beliau sangat jauh dari bandar, tapi beliau tidak pernah pun berputus asa kan. Beliau sentiasa cuba untuk mendapatkan pendidikan bahasa Inggeris yang terbaik kepada anak-anak murid dia. Beliau nak pastikan standard anak-anak muridnya dari segi bahasa Inggeris boleh setara dengan standard global, dengan standard budak-budak di bandar. Jadi bila saya tengok usaha dia ni yang tidak berputus asa, dia cuba setiap upaya untuk meningkatkan pencapaian bahasa Inggeris di sekolah dia, saya pun macam terpengaruh sedikit. So saya pun dengar dengan nasihat dia, sebab saya masih ingat satu pepatah yang beliau katakan. Beliau kata, when life gives you lemon, make a lemonade. Bila kehidupan ini susah, jadikan kehidupan itu susah kepada senang. So pada masa itu beliau pun rasa mencabar jugalah, kurang mendapat galakan, kurang mendapat sokongan membuat setiap benda di sekolah.
Tapi beliau teruskan saja dengan usaha dia sendiri. Jadi bila saya nampak ada contoh seperti macam ni yang boleh berjaya, saya pun mencontohilah. Saya pun cuba ikut daripada first ayat yang beliau katakan tu kan. Terus saya rasa tu satu pengaruh. Saya rasa macam okay, saya mau balik, saya mau buat program. Okay, saya rasa program ini boleh membantu anak-anak murid saya. Jadi pada tahun 2018, program pertama yang telah saya buat adalah program BITE, Building Inspiration Through English. Ini adalah hasil idea lah, kolaborasi dengan Cikgu Anir dan juga Cikgu Nazirul pada masa tersebut. Itu adalah program pertama kami semualah. Jadi itu adalah antara dia lah daripada Gerard Yong. Satu lagi adalah saya suka pergi tengok. Okay, saya suka pergi tengok role model dalam dunia pendidikan. Macamlah sekarang kan kita ada Adiwira, Cikgu Nazmi, kita ada Samuel Azayah. Okay, usaha mereka ni bang, walaupun mereka berada di kawasan pedalaman, okay, tetapi bukannya bermaksud kamu di sekolah pedalaman kamu boleh buat satu yang gempak, dan kalau kamu bukan di sekolah pedalaman kamu tidak boleh buat satu yang gempak. Tapi bagi saya usaha tu penting. Cikgu Nazmi yang kreatif, okay, Samuel Azayah yang memang seniman yang rajin. Jadi itu merupakan antara contoh-contoh lah yang saya boleh ikutlah. Saya pun terbacakan, saya pun boleh rasa inspired, saya telah diberikan inspirasi oleh mereka pada masa tersebut. Okay. Dan selain daripada melihat dekat contoh-contoh dalam dunia pendidikan, kadang-kadang saya juga memberikan semangat kepada diri saya untuk berkobar, dengan melihat kepada contoh-contoh orang yang berjaya daripada luar bidang pendidikan. Walaupun saya ni bukan jenis orang yang suka bersukan, saya suka tengok usaha atlet-atlet sukan ni, mereka start daripada tiada apa-apa, menjadikan mereka berjaya sampai hari ini mempunyai pencapaian cukup bagus. Antara contoh lah yang saya paling suka tengok selalu sampai sekarang pun, kalau tiba-tiba saya down pun saya akan buka balik YouTube, saya akan tengok video dia. Yang pertama ni adalah Lee Chong Wei kan. Lee Chong Wei ni dari dulu beliau memang suka sangat main badminton. Jadi dia kekal saja dengan main badminton. Tak pernah pun dia berputus asa sampailah dia berjaya. Ini memang nampak macam senang, tapi kalau 10 orang rasanya seorang saja yang akan dapat mengharunginya. Jadi saya rasa dia punya usaha tu yang memang kita patutkan jadi contoh. Satu lagi adalah daripada contoh yang pemain bola keranjang. Mungkin anda tidak tahu sebab pemain ini berasal daripada Taiwan. Sejak setahun dua ini baru saya dapat tahu tentang orang ni. Jeremy Lin adalah pemain bola keranjang keempat. Pemain bola keempat daripada negara Asia yang telah berjaya memasuki NBA. NBA ni di Amerika Syarikat. Jadi Jeremy ni sebab dia untuk memasuki NBA dia tidak senang, dia sangat mencabar kerana rasionya untuk kuota untuk memasuki NBA kan untuk orang Asia macam 1/10, 1 to 10. Bermaksud setiap 10 orang Amerika di dalam NBA hanya ada seorang saja orang Asia di dalam. Jadi Jeremy ni dia untuk membuktikan bahawa dia boleh, dia cuba untuk bermain daripada dari negara sendiri sampailah dia telah memasuki NBA playoff dan sekarang telah menjadi NBA superstar. Walaupun beliau telah banyak dikecewakan oleh pihak NBA sebab NBA ni kan dia tidak akan sign kontrak selama-lamanya dengan pemain, terutamanya kepada pemain Asia kan. Jadi beliau pun sangat berusaha untuk membuktikan dirinya kepada pihak NBA. Jadi sampailah sekarang, selepas beliau berkecimpung dalam bidang ini selama 11 tahun lah macam tu, 11 tahun. Barulah tahun ini, NBA finally sudah give up dia barulah balik ke Taiwan untuk bermain bola keranjang semula.
Tapi walaupun dia masih lagi tidak berjaya untuk mencapai impian dia, tapi semangat itu yang saya sangat suka. Saya sangat suka tengok beliau main bola keranjang. Memang dia setiap perlawanan dia sangat berusaha. Itulah, saya tidak boleh menggunakan perkataan untuk mengifatkan dia. Tapi kalau kamu tengok video, kalau kamu pergi YouTube, tengok cara Lee Chong Wei bermain, tengok cara Jeremy Lin bermain, kamu akan nampak usaha mereka tu. Oh, itulah yang membuatkan saya berkobar-kobar setiap kali bila saya down. Sepanjang 5 tahun ini sememangnya banyak cabaran dan masalah yang saya hadapi. Okay. Saya berkhidmat di sekolah ini, masalah utamalah yang saya hadapi adalah daripada ibu bapa. Okay. Ibu bapa di sekolah ini dia kira macam kurang menyokong lah dengan apa yang cikgu buat. Dan saya faham apa perasaan dia orang. Saya pun tahu yalah kerja tu sibuk kan, jadi saya pun tidak memaksa. Tetapi saya rasa setiap individu mesti ada pembaris di hati dia kan. You have your own limit. Saya rasa ibu bapa ni seakan-akan dia menyokong anak-anak untuk tidak hadir ke sekolah. Saya masih ingat pada masa tersebut, saya mengajar kelas tahun 2019 tahun 6. 2 minggu lagi sebelum UPSR, kelas tambahan masih ada yang tidak hadir. Saya pun rasa pelik, saya teks ibu bapa, saya teks melalui WhatsApp, tetapi tidak dibalas. WhatsApp tak dibalas, tetapi yang tik tu sudah berwarna biru, maksudnya message itu sudah dibaca, tetapi tidak dihirau. Jadi saya pun rasa pelik kerana anak-anak murid tidak datang ke sekolah. Lepas itu tidak diberitahu awal oleh ibu bapa, tiada sebarang alasan, tiada surat tunjuk sebab. Jadi saya pun melakukan inisiatif ini untuk pergi melawat, tengok apakah yang mereka buat sebenarnya di rumah. Adakah betul-betul mereka sakit ke apakah. Sehinggalah saya pergi salah sebuah rumah ibu bapa lah. Tapi dia pun tinggal berdekatan dengan sekolah juga. Area-area dekat bandar sikit. Jadi saya telah pergi rumah dia. Saya cuba untuk bertanya apakah yang sebenarnya berlaku menyebabkan anaknya tidak menghadiri ke sekolah. Apabila saya bertanya, terus mak bapak tersebut cuba untuk melawan saya balik. Takut betul saya masa tu. Sebab bertatu bukan badan dia siap lagi dia seakan-akan mau menumbuk saya. Sebenarnya anak dia tu memang sudah terkenal dengan chips more di sekolah. Setiap minggu mungkin 1-2 kali saya datang. Tapi sebenarnya prestasinya baik. Saya rasa ada harapan untuk dapat A dalam bahasa Inggeris. Tetapi mak bapak dia tidak faham kan. Setiap kali dia tanya kenapa tak datang sekolah, mak bapak cakap pergi travel, kami pergi bercuti. Kami pergi bercuti balik di Indon, bercuti balik di KL, Sabah. Jadi bila tanya kenapa tidak hirau pasal UPSR ni, dia cakap cikgu tak kata, cikgu tak cakap awal. Okeylah, jadi kami pun diam saja, tak boleh buat apa-apa. Tetapi memanglah tahun 2019 adalah tahun paling mencabar untuk saya, sebab ramai ibu bapa yang berprasangka buruk terhadap saya. Seakan-akan saya mau cuba mengambil nyawa anak mereka, memaksa mereka belajar, memberi tekanan kepada mereka. Kerana saya membuat begini kerana saya tidak mau anak-anak mengesal dengan apa yang mereka buat sekarang. Sebab mereka sekarang masih kecil, mereka masih tidak tahu bagaimana jalan hidup mereka. Saya pernah melaluinya, sebab itu saya tidak mau mereka melalui jalan perit yang saya jalani dulu. Saya tidak mau anak-anak saya mengesal bila masuk form 1, form 2. Kenapa saya tidak belajar rajin-rajin dulu? Kalau tidak, sekarang saya boleh belajar di kelas yang lebih baik. Contoh. So saya memang memaksa lah. Kalau anak-anak tu ponteng, saya pergi sekolah, saya tarik dia pergi sekolah untuk belajar. Saya hantar dia pergi sekolah untuk belajar. Sampai lagi ada anak-anak murid yang mengamuk dengan saya, menghentam pintu kereta saya pada masa itu. Kerana memaksa dia pergi sekolah. Walaupun mak bapak dia tidak memaksa. Inilah masalah dia di sekolah saya sekarang. Jadi cabaran kedua, saya pun rasalah di sekolah ini kadang-kadang saya pun rasa letih. Kerana saya adalah antara satu-satunya guru bahasa Inggeris di sekolah. Jadi saya pun bukannya jenis yang suka mengarah. Saya tidak berani untuk mengarah. Sebab pada masa itu tahun 2016, 2017 saya hanya ada kami ada 3 orang guru bahasa Inggeris termasuk saya.
Jadi pada masa itu PKM adalah guru bahasa Inggeris. Jadi beliau sudah sangat sibuk dengan kerja HEM. Jadi mana saya berani lagi untuk mengarah HEM untuk membuat benda-benda lain-lain. Okay, dan satu lagi adalah seorang lagi cikgu BI lah yang mana dia BI. Tetapi sebab beliau adalah guru sukan, beliau sentiasa sibuk dengan hal-hal sukan-sukan koko tu semua kan. Jadi saya pun rasa macam segan untuk tanya. Okay, last saya buat siap sendirilah. Sewaktu saya rasa seakan-akan saya bekerja berseorangan. Saya letih. Mungkin ini masalah saya sendiri kerana saya segan untuk meminta pertolongan. Sebab saya ni jenis yang suka buat refleksi terhadap diri saya sendiri. Jadi saya akan mengenali apakah kelemahan saya, apakah kelebihan saya. Saya buat satu grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp itu saya sendiri sahaja. Jadi setiap kali kalau saya ada apa-apa perkara yang saya rasa saya sedih, saya rasa saya buat dengan tidak baik, jadi saya akan tulislah, saya akan reflect balik, saya akan buat refleksi balik. Apakah yang saya telah buat sehingga benar tak berjaya? Apakah yang saya telah buat sehingga murid ini tidak dapat tangkap apa yang saya ajar? Apakah yang saya buat sehingga mak bapak tidak suka dengan saya, tidak gembira dengan apa yang saya buat? So saya akan menulis lah. Saya akan menulis. Jikalau hari ini saya buat refleksi, saya tidak dapat cari jalan penyelesaian dia, tidak apa, tutup WhatsApp tu dulu. Esok bangun, baca semula. Balik-balik fikirkan cara dia. Macam contohlah, sebelum ni kan, tahun pertama, memang saya sangat panas baran. Bila budak tidak buat kerja rumah, saya akan sangat panas hati. Saya akan marah-marah. Mulut ini penuh dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Bila saya tahu, Daryl, you are not doing something right. Jadi, saya tulis dalam grup WhatsApp. Hari ini saya telah membuat seorang pelajar takut dengan saya sampai dia dapat belajar kerana saya terlalu panas barang. Jadi apakah langkah saya boleh gunakan untuk dia? Susah ni kalau saya mau tutup panas baran saya. Jadi setiap kali apabila saya boleh buat refleksi, saya cubalah. Saya bagi tahu dengan diri saya sendiri. Daryl, set satu sasaran untuk diri kamu sendiri. Sekarang sudah tahun baru, jangan lagi buat benda yang sama. Jadi saya akan cubalah untuk mengawal perasaan saya. Setiap kali kalau murid-murid tidak buat kerja rumah, tanya dulu sebab. Walaupun kebanyakan jawapan memang kamu dengan saya pun sudah tahulah apa jawapan dia. Sama ada lupa, mama tak suruh buat, sudah tidur, macam-macam alasan lah. Saya terima saja. Kalau dulu memang saya tak bagi peluang untuk buat semula. Tapi kalau sekarang tak siap kerja rumah, saya bagi peluang buat kerja semula. Saya bagi lagi extension 1 hari. Jadi keesokan hari, saya mengubahkan lebih banyak masalah untuk mengimak lebih banyak perhatian. Most of the time lah. Itu antara contoh dia lah. Dan satu lagi, saya percaya ini pun ramai guru yang juga akan menghadapi masalah dia, iaitu apabila membuat sesuatu program. Kadang-kadang kita nak buat satu program ni kurang mendapat sokongan daripada mana-mana pihak. Mungkin tiada rakan-rakan sejawat yang boleh berkolaborasi dengan kamu. Jadi bagi saya, kalau kamu nak membuat suatu program, tak kira program di sekolah kah, program di luar sekolah kah, tetapi saya lebih mementingkan program di sekolah. Jadi saya akan cuba mencari rakan yang sama kepala. Saya ada juga rakan sekerja yang memang sangat membantu saya, walaupun mereka tidak tahu apa-apa tentang bahasa Inggeris. Contoh macam Ustazah Akilah. Masa saya sedang membuat lukisan di lantai untuk yang HIP walk path tu kan, untuk budak-budak main game. Ustazah Akilah nampak saya seorang diri buat. Nampak saya macam letih semua kan. Bagus dia datang untuk tolong saya untuk melukis dan mewarna. Jadi saya rasa masa itu cikgu tersebut memang baguslah. Dia seakan-akan dia satu kepala. Dia tahu apa yang saya sedang buat, dia tahu apa yang saya cuba buat untuk anak-anak murid saya. Dia nampak pengorbanan tu, jadi dia pun datang untuk berkongsi beban dengan saya. Sesuatu yang boleh kira macam touch my heart lah. Tidak apa kalau kita tiada rakan sekepala di sekolah. Maksud saya rakan sekepala di sini macam influencers bah. Orang yang mempunyai sama impian, orang yang mempunyai sama niat dengan kamu, orang yang mempunyai motivasi yang sama dengan kamu. Boleh saya cari di luar sekolah. Kita boleh cari yang guru-guru yang mungkin mempunyai
pendirian, pemikiran yang sama, kita sama-sama menjayakan satu program lah. Tidak menjadi masalah. Yang penting kita sanggup untuk korbankan sedikit masalah. Okay. Dan juga influencers ini bukan saja dalam kalangan guru, sebenarnya dalam kalangan murid pun kita boleh juga. Okay. Sebab dalam kelas kan, macam guru yang saya ni yang panas barang ini, mungkin satu kelas itu ada 30 orang murid, hanya 10 orang murid saja yang akan hormat pada saya. Kita carilah 10 orang murid itu untuk cuba membantu membuat sesuatu. Contoh pada tahun 2018 sebenarnya saya sudah cuba untuk membuat chorus speaking. Sebab di sekolah saya kan enrollmentnya sikit, budak hanya 100 orang lebih. Jadi apabila nak membuat persediaan untuk menyertai sesuatu pertandingan, bilangan murid itu menjadi terhad. Sebab seorang murid mungkin boleh ambil 3, 4, 5 acara. Jadi kalau saya ambil satu kumpulan chorus speaking, cikgu-cikgu lain tidak mempunyai budak sudah untuk dilatih. Sebab masa pertandingan pun jatuh pada masa yang lebih kurang sama kan. So saya gunakanlah. Jadi pada masa itu saya pun cuba untuk tubuhkan balik chorus speaking di sekolah saya. Okay. Bila saya tanya dengan anak-anak murid, okay, semua tidak minat, semua tidak berani. Apa tu cikgu? Kena bercerita seorang diri kah? Tidaklah. Jadi saya mula dengan mencari 10 orang murid itu dahulu. Okay, 10 orang murid itu yang betul-betul minat dengan bahasa Inggeris, dan saya start chorus speaking dengan dia orang. Dari hari itu tahun 2018, dari 10 orang menjadi 15 menjadi 20, last satu kelas tahun 6 2018 ikut chorus speaking untuk saya. Tapi malangnya lah, sebab chorus speaking tersebut bukan digunakan untuk mengikuti pertandingan. Saya cuma mau meningkatkan keyakinan murid-murid, terutama murid-murid yang lemah dalam bahasa Inggeris, bahawa walaupun mereka lemah, okay, mereka masih boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Sebab chorus speaking ini sebenarnya memberikan keyakinan kepada mereka untuk bertutur apabila satu kumpulan bercakap dalam bahasa Inggeris sama-sama kan. Walaupun bunyi itu tak betul, tapi bila tak betul, mereka boleh dengar daripada orang sebelah. Oh, okey, bunyi itu macam tu. Okey, mereka pun sebut sama-sama perkataan tersebut. So, secara tidak langsung ia akan meningkatkan keyakinan diri. Sebab itu tahun 2018 saya memang sangat suka dengan batch murid ini. Okay, sebab mereka betul-betul sangat berusaha nak meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka. Saya konsisten dalam usaha untuk mencari idea-idea baru lah, bagi mengerjakan bahan. Saya juga sentiasa ingatkan diri, okay, apa lagi yang saya boleh buat untuk murid saya. Tapi jangan terlalu bercita-cita tinggi lah. Don't be too ambitious, or else nanti kita sendiri yang penat. Jadi buat saja ikut kemampuan. Apa yang kita dapat kita buat, apa yang terdapat kita jangan buat. Sebab apa-apa pun kesihatan yang patut diutamakan dulu. Sebab 2018-2019 ini tahun yang paling letih lah untuk saya. Kerana sebelum ni saya terlalu menaruhkan harapan tinggi terhadap anak-anak murid saya. Apa yang saya cuba buat, saya tak kisah, saya lantak saja, buat saja. Ada masa saya buat saja. Hari Sabtu Ahad, ada masa saya balik sekolah, saya buat. Just hoping that ada sedikit peningkatan terhadap akademik mereka. Itulah yang saya cubalah untuk buat pada masa tersebut. Tapi apabila pada tahun ini saya baru tahu, bila saya dah rasa macam lain-lain sudah kan, baru saya dapat tahu. Saya pergi cek darah, saya pergi cek pressure kan dekat hospital, baru saya tahu, okey, saya dapatkan darah tinggi. Bukan main benar, bukan main rendah, tinggi ni. Rasanya sekarang, tadi saya baru ambil saya punya bacaan tekanan darah dalam 15, 16 juga tu. Memang tinggi. Jadi pastikanlah apa yang benar kita buat ini sentiasa ikut kemampuan diri. Biar dia realistik lah, dan jangan membebankan diri kamu sendiri. Kita buat kerana minat, bukan kerana paksa. Dulu saya buat sebab memang saya minat. Dan pada masa tu kan, saya hanya seorang saja di Limbang. Okay, isteri saya pun tidak sini lagi. Saya pun tidak ramai kawan di Limbang. Okay, jadi Sabtu Ahad saya tidak pergi mana-mana. Saya balik sekolah lah. Saya buat saja apa yang saya mau teruskan untuk anak-anak murid saya. Memang seronok pada tahun tersebut. Dan selain itu, saya juga ada menjadikanlah guru-guru hebat yang lain kan. Saya suka merujuk pada guru hebat yang lain. Saya suka tengok apa yang orang boleh buat sebenarnya. Saya menjadikan mereka sebagai teladan. Okay, lebih kepada teladan lah. Jangan jadikan mereka kepada saingan. Sebab kita jadikan mereka sebagai saingan, kita bukan belajar ni. Kita hanya cemburu saja dengan apa yang dia orang buat. Sebab itu saya tidak sukalah. Saya cuba untuk dapatkan segala ilmu yang saya boleh daripada cikgu-cikgu lah yang saya rasa mereka memang hebat kan.
mereka mampu buat ini, buat itu. Saya nak tanya kenapa, bagaimana, macam mana. Saya nak cuba tengok apa yang terbaik, benda yang saya boleh aplikasikan kepada anak-anak murid saya. Okay? Dan kalau mau bersaing pun, jangan bersaing dengan orang lain. Bersaing dengan diri kamu sendiri. Bandingkan diri kamu sendiri dengan kamu dulu dan juga sekarang dan pada masa akan datang. Okay? Apakah benda yang kamu rasa kamu buat tak betul pada masa dulu? Okay? Dan adakah benda yang kamu buat sekarang itu betul? Dan jikalau benda yang kamu buat sekarang ini betul, adakah pada masa akan datang ia akan memberikan impak yang besar? Jadi itu adalah fikiran saya lah, selalulah dalam otak saya berlimpas. Okay? Jadi saya bukan mau bersaing dengan orang, tapi saya lebih suka bersaing dengan diri saya sendiri. Saya sentiasa cuba untuk make a breakthrough. I try to make a breakthrough and see berapa jauh saya boleh pergi dalam kejayaan saya sebagai seorang guru ni. Okay? Dan juga bila dalam kejayaan ini, biarlah sentiasa rendah diri kan. Walaupun kita ni macam sebab saya pun bukannya guru senior sangat, saya baru berkhidmat 5 tahun kan, tapi ada jugalah guru-guru junior lain kan. Walaupun kadang-kadang ada juga guru yang lebih junior daripada saya, tidak bermaksud mereka mesti hormat pada saya mesti tunjuklah kat depan dia, tidak juga. Okay, saya ada apa-apa tak faham, saya pun juga akan merujuk kepada guru-guru yang lagi junior dari saya. Saya sentiasa akan tanya, okay, bersikap rendah diri, tanya pendapat. Okay, terutamanya semasa setiap kali kalau ada bengkel bahasa Inggeris, kalau ada guru-guru junior yang sama kumpulan dengan saya kan, sebenarnya mereka lagi berpengetahuan sebab mereka baru keluar dari IPG. Benda yang mereka belajar adalah terkini. So itulah masa emas yang saya boleh gunakan peluang tersebut untuk belajar daripada mereka. Jadi sentiasa rendah dirilah. Jangan cuba, saya bagi tahu diri saya sendirilah. Jangan cuba mentang-mentang kamu ni dah kerja 5 tahun, dia baru kerja setahun, kamu boleh tunjuklah kan depan dia apa yang dia cakap kamu rasa tidak logik, tidak betul, tak payah dengar. Tidaklah. Okay, yang penting kita sentiasa dengar, rajin bertanya, dengar pendapat orang lain lah. Seterusnya juga dalam hidup ini memang ramai orang macam ni. Tak kiralah dia guru kah, dia bukan guru kah, memang ramai. Sebab dari dulu sebelum saya bekerja sebagai seorang guru, saya juga banyak bekerja part time. Saya banyak buat sales. Saya banyak kerja sebagai sales. Tak kira kerja di mana-mana pun lah. Kerja di kedai kah, tanpa kedai kah, okay, buat commission sendiri kah. Ada sejenis orang yang selalu memberikan pendapat negatif dan pandangan negatif kepada kamu. Contohlah, ini yang masa saya buat sales ya. Dia kata, Daryl, saya sudah buat sales ini dari dulu. Okay, 5 tahun saya buat, tapi setiap kali tapi duit yang saya dapat hanya beribu-ribu saja. Kalau kamu ikut, memang habis duit kamu, baik kamu jangan ikut. Saya tidak percaya benda macam ni. Okay, sebab mungkin usaha yang dia curahkan tidak sama dengan usaha yang saya curahkan. Saya selalu tidak akan percaya pada orang lain, melainkan diri saya sendiri sudah pergi membuktikannya. Okay, jadi kadang-kadang kita jangan takut. Kita jangan takut dengan apa yang orang kata. Kalau orang kata mereka tak boleh, itu hal mereka yang tak boleh. Mereka tak boleh tak bermaksud kamu sendiri tak boleh. Itu fikiran saya sendiri lah. Jadi apabila saya dah masuk dalam dalam bidang pendidikan ini, ada juga rakan-rakan guru lah saya, bukan di Limbang lah tapi di tempat lain, dia juga kata, kenapa kamu nak buat begitu banyak benda yang meletihkan saja? Meletihkan saja. Kamu buat benda ni bukan kamu akan dapat apa-apa pun. Kamu buat benda ini bukan gaji kamu akan naik pun. Kamu buat benda ini bukannya orang akan menghargai kamu pun. Jangan fikir benda macam ni. Okay? Kalau orang kata kamu buat ini tak akan berjaya pun, tidak akan berjaya. Murid-murid semua tidak akan datang. Kamu buat kelas tambah malam, murid tak akan datang. Saya tidak dengar. Saya buatlah apa yang saya suka. Sebab itu minat saya kan. Sebab memang saya sendiri mau buat kan. Saya tidak melibatkan dia orang. Saya bukan pinjam duit daripada dia orang. Saya bukan suruh mereka datang untuk ajar anak murid saya. Okay? Jadi last saya buat sendiri. Okay, orang kata anak-anak murid tidak akan datang untuk kelas malam, tapi untuk kelas malam saya semua hadir. It does not only depend on your effort lah. Bukan saya bergantung pada usaha, tapi kadang-kadang ada juga pada nasib lah. Jadi apa yang saya cuba nak cakap di sini, belum cuba, belum tahu. Jangan percaya pada pandangan ataupun pendapat negatif orang lain. Orang lain kata mereka tak boleh, tidak bermaksud kita tak boleh.
Yang penting kita dah tercuba, sudah usahakan dia. Kalau dapat berjaya, syukurlah. Kalau tak berjaya, anggaplah dia sebagai satu pengalaman, sebagai pengetahuan. Tidak rugi apa-apa pun kan, sebab kita bukan yang melaburkan apa-apa duit. Tadi kan saya kata pandangan negatif. Kadang-kala ada juga sejenis orang yang memberikan motivasi negatif pada kamu. Dia akan memandang rendah pada kamu. Dia rasa kamu tidak akan berjaya membuat benda tersebut. Jangan sesekali rasa lemah ataupun kurang keyakinan apabila dengar dengan kata-kata orang sebegini. Kalau saya suka dengar kata-kata macam ni. Semakin teruk kata-kata tersebut, semakin suka saya. Kerana dia akan membakar semangat saya untuk menjadikan benda tersebut menjadi lebih baik. Contohlah kan, dulu saya gemuk, saya 106 kilo. Jadi adalah kawan-kawan saya mengejek saya, kamu ni dah lah gemuk, mau juga lagak handsome apa semua ni. Meluat betul saya tengok. Itu contoh kawan saya di sekolah menengah dulu kata. Jadi bila saya dengar, saya marah. Habis STPM, masuk IPG, saya betul-betul saya pergi diet. Saya kurang makan, saya pergi gym, saya pergi workout. Konsisten lah. 2 tahun saya tidak pergi makan McD, saya tidak pergi KFC, saya tidak makan di kedai kopi. Terus daripada 106 kilo, saya jatuh kepada 69 kilo. Itu adalah antara satu pencapaian saya masa itulah. Sebab kan saya jenis yang pantang dicabar kan. Kamu cabar saya tak boleh, makin saya mau buktikan pada kamu. Itu adalah cara saya untuk mengatasi dia lah. Jangan takut dengan orang marah, sebab bila orang marah kita bukan akan kehilangan apa-apa pun. Orang yang marah seperti yang Cikgu Siti cakap hari itu pada saya, kalau orang marah kita dengar sajalah, bukan kita rugi apa-apa pun. Saya masih ingat benda ni dan saya masih sedang mempelajari dia. Last but not least, kalau anda sudah berkeluarga, sudah ada anak, saya pun faham dengan keadaan itu kerana saya sekarang pun sedang melaluinya dan sememangnya amat tertekan. Tapi apa yang saya sampaikan di sini adalah kita jangan terlalu pentingkan kejayaan kita sehingga kita macam terlepas pandang keluarga kita sendiri. Yang penting kita utamakan keluarga sendiri dulu, barulah kejayaan kemudian. Tahu kenapa saya kata sebegini? Kalau kita tidak settlekan hal keluarga betul-betul dulu, sangat susah kamu mau fokus dengan kerja. Contoh, kalau setiap kali saya ada kerja yang penting saya perlu buat, saya akan bagi tahu dengan isteri saya dulu, malam ini saya perlu buat macam ni kan. Saya akan komunikasi dengan isteri saya dulu, saya akan beritahu dia, jadi pastikan isteri saya pun dia memahami jugalah. Jadi dia tahu apa saya perlu buat, dia tahu kepentingan benda tersebut. Jadi dia pun bertolak ansur dengan saya. Dia bagi saya masa untuk buat benda ini, siap, dan saya akan teman anak dan juga isteri saya. Macam itulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak mewujudkan persefahaman antara kita dengan ahli keluarga kita kan, kita tak bagi tahu apa kita nak buat, lepas tu kita terus buat, lepas kita tidak mengendahkan mereka, situlah berlakulah pertelingkahan lah, konflik lah, apalah. Jadi mood kamu pun akan terjejas, susah mau fokus pada kerja. Sebab itu di sini saya kata kita fokuskan dulu pada keluarga, uruskan hal keluarga dulu. Hal keluarga semua dah settle, baru kamu ada mood untuk buat kerja-kerja yang lain. Sumbangan yang saya berikan kepada sekolah ataupun dalam bidang pendidikan ini sebenarnya pun saya pun tidak pergi mengira dia, kerana saya bukan buat dengan niat nak mendapatkan apa-apa. Cuma sebab mungkin itu adalah minat saya dan kebetulan saya memang perlu untuk membuatkannya untuk meningkatkan akademik tersebut. Jadi saya akan buatlah. Saya akan buat apa-apa saja jikalau saya tahu benda itu berkesan untuk meningkatkan prestasi akademik. Sebenarnya apa yang saya telah buat menjadikan saya dapat anugerah Guru Inspirasi MACD, itu sebenarnya nasib baik saja. Yang saya dicalonkan ini pun sebenarnya saya pun tidak tahu saya dicalonkan. Isteri saya yang mencalonkan saya, dia telah menulis sebuah esei untuk saya. Tapi setahu saya, apabila saya telah melawat laman web McDonald's ni kan, saya perasan mereka lebih suka kepada mendengar sumbangan-sumbangan cikgu, di mana benda-benda yang mereka buat, benda-benda yang mereka berkorban di sekolah kurang diketahui oleh ataupun kurang dihargai oleh setengah pihak. Jadi MACD sangat memandang berat pada benda macam ni. Sebab kan kalau sekarang di negara ni kan kita baik-baik dengar guru-guru yang hebat macam Nur Helmi, Samuel Azayah, kan contoh-contoh seperti itulah. Sebenarnya
kalau kita nak mencari guru yang macam mereka, ada ramai lagi di Malaysia. That is why we call it as unsung heroes. Masih lagi di Malaysia terdapat betul, ramai betul guru-guru hebat. Dan saya percaya juga di daerah Limbang ini mesti ramai lagi guru-guru yang lagi hebat daripada Cikgu Nur Helmi, daripada Cikgu Samuel. Sebenarnya dia gunakan anugerah ini untuk hanya memberikan semangat, memberikan motivasi yang cukup tinggi kepada guru tersebut supaya mereka boleh menyumbangkan lebih banyak lagi lah. That's why cikgu-cikgu, jikalau cikgu-cikgu ada rakan-rakan sebegini di sekeliling dan anda rasa dia layak menerimanya, cikgu cuba calonkan mereka lah supaya mereka tidak rasa berputus asa dalam bidang ini kan. Sebab perkhidmatan sebagai seorang guru ni bukan juga dalam jangka masa pendek. Kalau kita kira dari masa kita posting sampai kita bersara, 35 tahun tu kita kena berkhidmat, 35-36 tahun. Jadi 36 tahun ini bukan masa yang pendek. Okay, mereka memerlukan continuous motivasi yang berpanjangan untuk memastikan mereka kekal berkobar semangat mereka dan minat itu tidak hilang dalam bidang pendidikan. Jadi memang saya menggalakkan jugalah kalau di sekeliling kamu ada juga rakan-rakan guru yang mempunyai sumber inspirasi yang bagus tapi masih belum diketahui, boleh kita berikan kejutan seperti itu kepada rakan-rakan guru kita. Sebenarnya sumbangan yang saya buat ini tidaklah sebesar seperti pengorbanan yang telah dibuat oleh mana-mana guru lah. Sebab apa yang saya buat ini dia semua datang daripada niat saya. Dan niat saya bukannya untuk okay, saya nak buat ini sebab saya nak anugerah ini, saya nak buat ini sebab saya nak anugerah tu. Bukan. Saya tidak mengharapkan apa-apa, tapi bila saya buat benda ni saya rasa okay, biarlah saya lemah. Apalagi selain itu saya boleh buat teknik pengajaran contoh. Setiap kali kalau BI jatuh, kita hanya tengok pada teknik pengajaran kita. Kita balik-balik merujuk kepada inovasi orang lain. Apakah yang boleh kita buat untuk memperkayakan lagi teknik pengajaran kita. Tapi fikiran saya lain sikit. Saya tidak tertumpu banyak sangat dengan teknik pengajaran sebab teknik pengajaran saya sentiasa konvensional. Tapi saya akan cuba tengok lagi apakah faktor luaran yang telah mempengaruhi anak-anak murid kita, okay, yang menyebabkan mereka prestasi menurun. Jadi di sini saya akan cuba tengoklah, okay, apakah program yang saya boleh buat untuk meningkatkan motivasi mereka untuk menarik minat mereka dalam belajar bahasa Inggeris. Saya akan cuba saya upayalah. Kalau ini dari segi akademik lah. Contoh yang saya buat adalah, kan anak-anak di SK Limpaki ni kadang-kadang dia ramai juga budak yang tak dapat datang sekolah. Bukan sebab mereka bawa ponteng, tapi mereka ada masalah pengangkutan. Jadi kebetulan pada masa itu saya adalah guru kelas tahun 6. Jadi saya pun kesialan dengan anak-anak murid saya sendiri kan. Jadi saya cakap lah, mana-mana yang kamu mempunyai masalah pengangkutan, bagi tahu dengan cikgu. Cikgu pergi ambil kamu dari rumah, hantar pergi sekolah, nanti habis sekolah saya hantar kau balik. Sama juga dengan kelas tambahan waktu malam. Saya tidak kisah pun sebenarnya sebab rumah mereka pun bukannya jauh. Paling jauh pun seorang di Rangau, seorang di Jalan Industri sebelah arah Kubong. Saya pun hantarlah dia orang. Walaupun sebab saya nampak usaha dia orang memang mau belajar kan, jadi saya mau hantar. Yang tidak mau datang belajar pun saya akan hantar juga. Saya mau pastikan mereka datang. Sebab saya rasa kehadiran adalah faktor asas lah yang paling penting, okay, untuk memastikan peningkatan akademik lah. Selain itu, kalau macam murid yang ponteng sekolah, saya akan menjalankan inisiatif saya sendirilah. Sebab semasa tu saya guru kelas. Jadi saya rasa saya ada hak untuk pergi mencari mereka, nak tahu sebab kenapa mereka tidak ada di sekolah. Jadi pada masa tu ramailah, ada juga budak yang ponteng setahun sampai tingkatan 1 pun tidak pergi daftar. Saya pun dah pergi mencari mereka, okay, tanya sebab semualah. Dan saya akan cuba menasihati mereka untuk pergi ke sekolah. Tapi sebenarnya saya memaksa lah. Saya pastikan mereka pakai baju seragam, hantar mereka balik sekolah. Ada yang gunakan alasan tak boleh bangun, kan lewat bangun. Saya cakap tidak apa, yang pergi datang sekolah. Datang lewat lebih baik daripada tidak datang langsung kan. Jadi saya bawa mereka datanglah ke sekolah. Itu antara inisiatif lah yang saya buat kepada anak-anak murid saya. Secara peribadilah, secara personal lah, saya suka sekolah yang ceria dan efisien. Bila first saya datang Limpaki ni, saya memang nampak sudah banyak benda yang boleh improve. Saya tahu mungkin ini bukan dalam bidang tugas saya,
Tapi saya rasa suka lah, saya rasa seronok kalau sekolah itu nampak teratur, nampak efisien, nampak kemas. Bila kita kerja pun semangat sikit. Jadi masa itu kalau dari segi akademik, untuk memastikanlah budak-budak boleh meningkat prestasi mereka kan. Jadi antara benda yang saya buat, macam tadi saya sebut, saya buat program BITE. Saya kalau cerita tentang program BITE ini, saya pun rasa malu jugalah sekarang. Sebab masa itu kan saya pergi menemu bual dengan beberapa anak murid saya. Saya tanya dengan kelas tahun 6 saya, berapa orang yang mau menjadi doktor sini? Ramai juga angkat tangan. Okay, berapa orang yang suka menjadi mungkin polis ke apa kan? Jadi dapatan daripada temu bual saya telah menjemputlah beberapa golongan profesional. Okay, saya tidak kenal mereka. Saya tebalkan muka saya sendiri. Saya terus pergi ke hospital. Saya terus tanya, di sini ada tak doktor-doktor yang asal daripada Limbang? Dia kata, ada. Jadi last saya telah jemput Dr. Joshua. Dia seorang psikiatris. Okay, datang untuk memberikan ceramah tentang betapa pentingnya bahasa Inggeris terhadap kejayaan mereka kalau anak-anak murid mau menjadi doktor. Okay, saya juga berpeluang untuk menjemput Dr. Judith daripada Kedai Pergi yang Limbang. Saya juga berpeluang untuk menjemput Encik Berry daripada Maybank Limbang. Encik Berry memang saya kenal sebab dia housemate saya, tapi Dr. Judith dengan Dr. Joshua saya memang tidak kenal. Saya tebalkan muka saja, saya masuk hospital, saya tanya terus di kaunter, ada tak doktor di Limbang? Siapa? Minta nama, saya mau jumpa. Okay, ada tak doktor gigi dari Limbang? Ada, tiada pula doktor gigi dari Limbang. Paling dekat punya bandar ada? Miri. Boleh. Saya mau jumpa Dr. Judith akhirnya yang datang ke sekolah saya untuk membuat program pertama. Apa yang saya nak bagi tahu dengan anak-anak murid saya adalah di sini bahasa Inggeris itu penting. Okay? Tidak rugi kalau kita belajar lebih banyak bahasa. Okay? Macamlah kamu macam Encik Berry. Dia kenal banyak bahasa, dia tahu cakap banyak bahasa. Jadi banyaklah klien dia, banyak customer dia, banyaklah duit dia dapat. Saya tak bolehlah kemukakan berapa keuntungan dia sebulan. Sememangnya lah kalau kita fikirkan, kalau kita macam saya buat EXA, saya buat ERPH, benda-benda ni sebenarnya sangat memakan masa untuk membuat kerja-kerja persediaan. Tetapi kalau kita fikir lebih jauh lagi, apa yang rugi dia, apa yang salah dia kalau sekarang kita bersusah-susah dahulu, kita dapat bersenang-senang kemudian. Sebab kerja-kerja ni walaupun dia makan banyak masa, tapi pengorbanan seketika itu sekarang dia boleh menjamin keselesaan kita pada jangka masa panjang. Yalah sekarang macam persediaan EXA ni kan, dia banyak kerja perlu buat, banyak filing kena buat, pastikan file semua cantik-cantik. Tapi kalau benda ini sudah siap, pada masa akan datang, kalau kita teruskan dengan semangat macam ni, kerja-kerja guru akan senang sebab nak cari satu benda ada. Dia tak perlu pergi sana korek-korek, tak jumpa, tak ada lagi rakan lain ada ke tidak, perlu photostat. Jadi dia macam membuang lebih banyak masa pada kat sana. Kalau kita buat ERPH, boleh jimat kertas, pada masa yang sama. Kalau kita buat ERPH ini, kamu boleh menjimatkan masa cikgu untuk print, kan, lekat dalam buku, hantar pada GB untuk beli date. Masa ini walaupun nampak macam sedikit, tapi apabila dijumlahkan bersama dengan semua guru dalam sekolah tersebut, berapa jam sudah kita terbazir. Jadi mestilah menghargai setiap detik masa yang diberikan, barulah kita dapat membuat sesuatu perubahan yang kita sendiri pun tak boleh percaya kadang-kadang. Secara kesimpulannya lah, apa yang saya nak cuba kata di sini adalah kadang-kadang ada juga rakan di sekeliling kita, kadang-kadang kan dia akan kata, susahlah nak jadi cikgu ni, susahlah kerja itu, susahlah kerja doktor, susahlah kerja polis, baguslah kerja jadi orang kaya. Sebenarnya dalam dunia ini saya rasa tiada kerja yang senang. Walaupun kita nampak orang tersebut kaya, dia mungkin adalah masalah tekanan dia sendiri, dia mungkin ada juga stres dia sendiri untuk memastikan bisnes dia sentiasa lancar, dapat keuntungan yang banyak. Sama juga dengan guru. Walaupun orang luar nampak kita macam gaji ada, boleh tahan tinggi, kita ada cuti yang banyak, tapi siapa yang sebenarnya faham kerja kita ni sebenarnya stres? Kan setiap hari kita seorang perlu menghadapi berpuluh-puluh orang murid.
belum lagi melayan kerenah ibu bapa, belum lagi melayan kerenah pihak lain. Kan? Jadi saya bagi tahu diri saya sendiri, Daryl, jangan kau banyak mengadu jangan kau banyak mengadu pada diri kau sendiri. Kau patut syukur sudah kamu dah kerja, dah bergaji. Okay, syukurlah saja. Okay, don't complain, be grateful. Inilah yang saya bagi tahu diri saya sendirilah. Okay, sebenarnya kerja apa yang tak susah di dunia ini, kan? Jadi sebab itulah saya bagi tahu saya sendiri, jangan selalu mengadu tentang kekurangan sesuatu benda, kekurangan seseorang, kan? Mungkin kadang-kadang kamu mengadu, alah, akan kita ni tak boleh buat atau boleh buat itulah inilah. Tak apa, kita jangan tengok kelemahan orang lain, kita tengok kelebihan dia. Barulah mata kita akan rasa selesa, hati pun rasa selesa. Okay? Kadang-kadang kita juga akan mengadu dengan tempat kerja kita sendiri. Teruk sekolah kita ni tiada aircon lah, tiada ni lah, tiada itulah, panas lah, tiada projektor lah, macam-macam. Sebab itulah wujudnya kerja kita sebagai guru. Sebab kita guru ni agents of change. Kalau di sekolah itu kita tak ada, kita cubalah cari cara alternatif untuk mengadakan dia, kan? So bagi saya sebagai seorang agents of change ini, saya sentiasa pegang dengan satu pepatah dengan diri saya sendiri sejak saya masuk dalam bidang perguruan ini. Okay, iaitu ini adalah peribahasa bahasa Inggeris yang saya ambil daripada itulah movie yang saya tengok lah, yang saya rasa agak bermaksud juga. Out of difficulties makes miracles. Bermaksud setelah kita menempuh segala cabaran, okay, dan juga masalah-masalah yang begitu susah pun, kalau kita dah berjaya hadapinya, sememangnya akan berlaku keajaiban ataupun berlaku benda yang kita mahu lah, hasrat kita akan tercapai juga. So jangan kita putus asa lah, buat saja benda yang kita rasa betul, walaupun kadang-kadang orang rasa kita tak betul. Okay, yang penting niat kita ini baik. Okay, kita tidak ada berniat jahat. Okay, kita buat saja seikhlas hati. Okay, tanpa mengharapkan apa-apa. Saya percaya juga kita juga akan terbalas lah. Okay, dengan melihat pencapaian anak-anak murid kita yang begitu gemilang dan cemerlang lah pada suatu hari nanti. Okay, saya percaya kalau kita dah menempuhi segala cabaran ini, okay, semestinya nantilah kita akan nampak juga membuahkan hasil kita, ya. Itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Jikalau kamu ada rasa apa-apa kekurangan daripada perkongsian saya menyusun 10 jari memohon maaf di sini. Mungkin tadi apa yang saya kata, saya takutlah, saya pun risau juga, saya tersentuh hati takut sajalah mungkin tersentuh apa-apa kah yang buat anda rasa salah faham kah. Saya minta maaf di sini dahululah, ya. Dan juga akhir sekali, terima kasih kerana sanggup meluangkan begitu banyak masa untuk mendengar saya meleteri di sini. Saya tidak rasa pula saya berkongsi pada hari ini, tapi saya rasa macam saya setengah meleteri, cakap panjang. Okay, macam tengah berbual di kedai kopi, ya. Jadi akhir sekali, walaupun dah masuk sudah bulan 7, saya ingin mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan tahniah kepada semua guru yang sedang berkhidmat dan juga sudah dah pencen lah, dah henti berkhidmat. Tahniah kepada anda kerana anda sentiasa menjadi guru yang hebat. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di seluruh daerah Limbang. Selamat Hari Guru semua.